Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sekarang kita nak belajar cara untuk menentukan daya paduan. Sebelum ni kamu dah belajar apa itu daya paduan. Jadi sekarang kita nak tentukan daya paduan. Okey, daya paduan merupakan hasil tambah vektor bagi daya-daya yang bertindak pada satu titik. Jadi, daya paduan merupakan jika ada daya yang bertindak ke atas sesuatu objek ataupun pada satu titik, daya paduan adalah gabungan kepada daya-daya yang bertindak tadi. Okey, pada semua daya yang ada pada titik tersebut. Okey, itu adalah daya paduan. Okey, contohnya adalah buku. Okey, contohnya buku ini. Okey. Jadi buku ada di atas meja. Jadi untuk mendapatkan daya paduan, kita mesti lukis gambar rajah jasad bebas. Okey, apa maksudnya gambar rajah jasad bebas? Okey, gambar rajah jasad bebas adalah satu gambar rajah yang menunjukkan daya yang bertindak. Jadi bila kita ada gambar, okey, ataupun ada objek, okay, ataupun dibagi dalam bentuk soalan tanpa gambar, kita mesti buat gambar rajah jasad bebas. Okey, tak kisahlah kamu nak buat bentuk, nak lukis dengan cantik bentuk buku, ataupun kamu hanya nak buat bentuk 4 segi. Okey, contohnya contoh lain tu nantilah. Okey, buku ni. Okey, jadi jika dah diberikan gambar rajah, okey, kita ambil satu titik. Jadi kita tahu bahawa buku ini mempunyai jisim. Jadi bila ada jisim, buku ini ada berat. Jadi berat bagi buku ini adalah ke bawah. Okey, kenapa ke bawah? Sebab tadikan graviti adalah ke bawah. Jadi W arahnya ke bawah. Okey, dan bila objek ini berada di atas meja, meja juga akan memberikan satu tindak balas normal, yang mana tindak balas normal ini adalah 90 darjah dengan permukaan. Jadi kita ada satu daya, daya arc, daya tindak balas daripada meja. Jadi dalam ini kita hanya lukis daya yang bertindak ke atas buku sahaja, bukan daya yang bertindak ke atas meja, sebab kita nak kira daya yang bertindak ke atas buku. Jadi kita hanya consider pada buku sahaja. Okey, jadi ada daya lain. Kalau katakan ada daya dikenakan dari ke kanan, dari sebelah sini, ditolak ke sana, buku tolak ke sana, itu juga kita mesti lukiskan ke sana. Kalau ada. Jadi jika objek bergerak, mesti ada daya yang bertindak, iaitu daya geseran. Ini sebenarnya kamu dah belajar masa tingkatan 3 atau tingkatan 2, tak silap saya. Berkenaan dengan pasangan daya ni. Jadi ini saja daya yang ada. Jadi ini sajalah. Jadi objek ini akan bergerak, daya paduannya akan bergerak, tapi daya paduannya adalah gabungan antara W dan juga R. Ini saya dah terangkan. Untuk sebelah di sini pula, gambar rajah ini menunjukkan gambar rajah jasad bebas bagi objek, bagi beg yang berada pada satah condong. Kalau tadi plain, sekarang ni condong. Satah condong. Bila condong, kamu kena ingat, tindak balas normal, sebab dia berada di atas permukaan, tindak balas normal akan ada. Jadi tindak balas normal itu sentiasa 90 darjah dengan permukaan. Jadi permukaannya ke atas. Permukaannya bukan permukaan ke atas. Daya tindak balas normalnya adalah ke atas, ataupun 90 darjah dengan permukaan. Dia sentiasa 90 darjah. Jadi kita lukis arc ke sini. Nampak sengit, tapi sebenarnya dia 90 darjah dengan permukaan dah, sebab dia ni adalah satah condong. Jadi kita lukis dia 90 darjah dengan satah condong. Dia 90 darjah dengan satah condong. Untuk weight, untuk weight, ini weight. Jadi weight, kita tak boleh lukis ke bawah. Kalau kita lukis ke bawah, weight tekan ke sini. Kalau kamu lukis ke sini, salah. Weight ke situ adalah salah. Salah. Jadi weight mesti sentiasa berat mesti sentiasa ke arah permukaan
bumi. Okey, dia sentiasa ke bawah, bukan dia sentiasa bertentangan dengan arah, bukan Jadi kamu kena ingat W, okey, sentiasa ke arah bumi. Okey, sentiasa ke arah bumi. Okey, kemudian kita di sini kita letak satu penahan. Okey, ada satu penahan. Jadi bila beg ini bertindak ke atas penahan, akan wujudnya satu daya normal okey dari penahan. Jadi dia sentiasa 90 darjah dengan permukaan. Okey, katakan kita ada penahan tapi kamu tolak. Okey, kita tolak. Okey, tolak. Jadi kalau tolak pun juga sama, akan ada satu lagi daya yang ke sana. Okey, kalau katakan kamu tolak, katakan kita tulis sebagai F1. Okey, jadi F1 ini kita tolak. Jadi troli ini akan bergerak selari dengan landasan. Jadi daya yang kita tolak tadi juga mesti selari dengan landasan. Okey, boleh? Okey. Jadi ini adalah gambar rajah jasad bebas kalau di atas satah condong. Itu tadi yang kamu kena ingat. Okey, W sentiasa ke arah sama dengan arah graviti. Okey, dan normal, normal mesti sentiasa 90 darjah. Okey, itu dua benda yang kamu kena ingat. Okey, kalau objek yang bergerak, okey, apabila mempertimbangkan kesan daya paduan, gambar rajah jasad bebas bagi jasad itu sahaja yang perlu dilukis. Okey, kalau katakan kamu tak nak lukis besar-besar macam ni, okey, kamu juga boleh lukis bentuk segi empat. Katakan lori susah nak lukis kan, kamu buat saja bentuk segitiga. Okey, kamu ambil titik tengah, okey, buat ke bawah W, okey, kemudian buat ke atas arc. Okey, ini untuk lori ni tidak balas ke atas normal arc. Kemudian ada berat trailer, okey, berat trailer W ke bawah. Okey, kemudian lori ini sama ada ditarik ataupun dia bergerak disebabkan oleh enjin. Jadi dia ada daya tarikan dan daya tarikan itu ke arah hadapan. Jadi daripada titik yang sama, okey, kita buat, okey, alamak, sorry, hilang pula. Okey, dia ditarik tadi. Okey, daya tarikan itu bergerak ke hadapan. Jadi kita buat, okey, daya tarikan, katakan F1. Okey, tulis F1, daya tarikan ke hadapan. Dan bila ada satu daya tarikan ke hadapan, dia mesti ada pasangannya, iaitu daya geseran yang bertindak pada arah yang bertentangan, Fs. Jadi Fs ini simbol untuk daya geseran. Jadi ini adalah tak daya lain. Okey, kalau tak ada daya lain, ini sajalah. Okey, jadi ini maksudnya gambar rajah bebas. Jadi kalau tak nak lukis objek yang besar, kita buat saja bentuk segi empat, tak ada masalah. Jadi ini juga dipanggil gambar rajah bebas. Okey, jasad bebas, kita panggil jasad bebas. Okey. Okey, jadi ini bagi objek yang bergerak. Okey. Okey, contohnya roket. Okey, roket nak naik ke atas. Okey, untuk yang tadi, okey, untuk yang ini boleh jadi dia bergerak. Okey, boleh jadi juga dalam bentuk statik. Okey, kalau F1 ini lebih besar daripada Fs, lori ini akan bergerak ke hadapan. Kalau F1 sama dengan Fs, lori ini tidak bergerak. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat roket. Okey, kalau roket, tahu bahawa roket akan bergerak ke atas. Okey, roket ini akan naik ke atas. Okey, dari untuk roket, okey, kita tahu roket ini ada berat. Jadi berat ke arah bawah. Okey, berat ke arah bawah, dan kita ada rintangan udara. Jadi rintangan udara juga arahnya ke bawah, dan daya tujahan yang dihasilkan oleh roket adalah bergerak ke atas. Okey, daya tujahan ini datang daripada momentum dan sebagainya. Okey, jadi daya tujahan roket adalah ke atas. Jadi kalau katakan daya tujahan yang diberikan oleh roket tidak melebihi berat dan juga rintangan, roket ini tidak akan bergerak ke atas. Jadi untuk memastikan roket ini bergerak ke atas, daya tujahan roket mestilah lebih besar daripada W tambah dengan rintangan udara. Okey. Okey, kita lihat hukum gerakan Newton kedua. Okey,
hukum gerakan Newton kedua. Okey, F sama dengan MA. Okey, F adalah MA. Suatu daya satu objek mengalami berapa daya pada satu masa. F mewakili daya paduan. Okey, katakan macam tadi contoh tadi. Okey, ada beberapa daya. Okey, di sini ada beberapa daya. Okey, jadi ada beberapa daya. Jadi inilah senang. Okey, di sini ada beberapa daya. Okey, katakan ini adalah W, ini adalah rintangan udara, kita katakan FA. Okey, tujuan roket katakan F1. Okey, F1. Jadi F sama dengan F1. Kenapa F1? Bagi tahu F1 ini mesti lebih besar. Dia akan nak bergerak ke atas, tolak dengan ataupun tambah dengan negatif W tolak dengan FA. Kenapa tolak dengan FA? Sebab F ini juga ke bawah, arah ke bawah, kita tambah. Ataupun kalau kamu tak tulis tambah, kamu tulis tolak pun tak ada masalah. Okey. Jadi ini adalah daya paduan. F ini adalah daya paduan. Jadi jika ada banyak daya, ada beberapa daya, F ini mewakili daya paduan. Itu yang dia nak beritahu di sini. Okey. F mewakili daya paduan yang bertindak. Jadi rajah menunjukkan maklumat tentang magnitud daya paduan bagi objek dalam gerakan yang berlainan. Ini tak ada apa. Okey, jadi formula yang kamu perlu tahu adalah F sama dengan MA. Jadi ini adalah formula untuk daya. Okey. Okey, di sini, okey, satu formula. Okey, ini formula yang pertama untuk daya, dan formula yang kedua bergantung kepada gambar rajah. Kalau tadi dalam roket tadi F sama dengan F1 tolak dengan W tolak dengan FA. Jadi ini formula yang kedua. Jadi ini adalah formula yang utama. Okey. Sekarang kita lihat objek dalam keadaan pegun. Okey, objek dalam keadaan pegun. Jadi jika objek dalam keadaan pegun bermaksud tak ada daya kehadapan. Okey, jadi daya kehadapan tak ada, daya geseran juga tak ada. Jadi kita hanya consider daya pada paksi Y. Okey, jadi apabila hal lajunya kosong, okey, secara automatik A juga adalah kosong. Jadi kita tahu bahawa dari formula F sama dengan MA. Jadi bila A ini adalah kosong, F juga akan jadi kosong. Jadi daya paduan adalah kosong. Okey, daya paduan adalah kosong. Okey, jadi bila daya paduan adalah kosong, dari di sini kita tahu bahawa F sama dengan hasil tambah R dengan W. Jadi tambah R dengan W, mana saya punya cursor. Okey, jadi W tambah dengan R. Disebabkan F adalah kosong, kita dapat maklumat bahawa W sama dengan R. Jadi berat objek, okey, berat kereta adalah sama dengan tindak balas normal. Kalau kereta lebih berat, okey, kereta ini akan jatuh ke dalam bumi. Okey. Kalau R lebih besar, kereta ini akan naik ke udara. Okey. Yang kedua, okey, objek bergerak dengan hal laju malam. Jadi bila objek bergerak dengan hal laju malam, okey, pecutan adalah sifar. Okey, bila hal laju malam, pecutan adalah sifar. Kenapa sifar? V minus U bahagi dengan T. Jadi bila hal laju malam, V minus U sama dengan kosong. Jadi A sama dengan kosong. Jadi bila A sama kosong, F juga sama dengan kosong. Okey, jadi di sini kereta ini disebabkan oleh kereta ini bergerak. Jadi sekarang ni kita mesti consider daya paduan pada paksi Y dan juga daya paduan pada paksi X. Jadi untuk paksi Y, kita katakan Fy. Jadi Fy sama dengan W tambah dengan R. Dan juga kita ada Fx sama dengan T tambah dengan Fr. Okey. Okey. Jadi bila F sama kosong, jadi Fy akan jadi kosong, Fx juga akan jadi kosong. Jadi kita tahu bahawa W sama dengan R dan T sama dengan R. Bukan R. F R. Jadi inilah kita dapat, okey,
berat kereta sama dengan tindak balas normal dan daya terujuhan enjin sama dengan daya seretan. Okey. Okey, seterusnya bagi objek yang bergerak dengan pecutan seragam. Jadi bila pecutan seragam, A akan ada satu nilai. Okey, akan ada satu nilai. Jadi A bukan kosong. Jadi bila A bukan kosong, F juga bukan kosong. Okey, jadi untuk pada paksi Y, okey, ada kepada paksi Y dan juga paksi X. Pada paksi Y kita tahu bahawa Fy adalah kosong. Kenapa kosong? Sebab dia berada pada satah yang sama. Dia tidak naik ke atas ataupun turun ke bawah. Okey, jadi untuk paksi Y dia tak bergerak. Jadi kita dapat tahu di sini bahawa W sama dengan R. Okey, itu yang pertama yang kita tahu. Okey, yang kedua untuk paksi X. Okey, untuk paksi X di sini, okey, daya paduannya bukan kosong. Jadi bukan kosong. Kalau kita kena tahu bahawa kamu kena pastikan sama ada dia bergerak ke belakang ataupun bergerak ke hadapan. Jadi kalau dia bergerak ke hadapan, okey, T ini lebih besar daripada FR. Okey, T lebih besar daripada FR. Jadi kita tulis F, okey, daya paduan sama dengan T dahulu tolak dengan FR. Okey, sebab F ini adalah daya paduan. Jadi daya paduan adalah T yang mana lebih besar tolak dengan yang lebih kecil. Jadi kita boleh kira lah berapa daya paduan di sini. Okey, dan kalau katakan dia bagi nilai A, kita ada lagi satu formula iaitu F sama dengan MA. Katakan kita tak tahu berapa daya paduan, dia tak bagi, kita nak cari. Jadi di sini, okey, formula yang ini kita boleh gantikan ke dalam. Jadi kamu boleh dapat MA sama dengan T tolak FR. Jadi mungkin kamu akan guna formula yang ini. Mungkin dia suruh cari Yisim ke, mungkin dia suruh cari pecutan kereta. Okey, kita masukkan formula yang ini. Okey.